Saya tidak mahu memberi intro atau segala bayangan-bayangannya kerana saya yakin mereka yang mengikuti perbicaraan mahkamah untuk Datuk Seri Najib Tun Razak akan mengetahui bahawa peristiwa yang berlaku 2 hari ini, 15 Ogos ditunggu oleh kebanyakan rakyat Malaysia, dan hari ini hari yang kedua, dan ramai juga yang telah pun mengetahui bahawa permohonan untuk menampilkan bukti baharu iaitu yang membabitkan Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Hakim Nazlan yang menjatuhkan hukuman bersalah, memutuskan hukuman bersalah kepada Datuk Seri Najib Tun Razak sebelum ini di Mahkamah Tinggi gagal ataupun ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Silakan Tuan Hanif untuk isu itu. Ya, terima kasih. Apa yang telah kita sama-sama tahu telah ditetapkan sebagai rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan mulai daripada semalam sampailah pada 26 Ogos telah bermula, dan kita telah bincang sebelum ini terdapat 2 perkara yang telah di-reserve atau akan memainkan peranan dalam rayuan terakhir ini. Pertamanya, permohonan penampilan keterangan baru berkaitan Hakim Nazlan, konflik kepentingan, dan tertakluk kepada apa berlaku di situ, barulah rayuan substantif berkaitan keputusan Mahkamah Rayuan dan Hakim Nazlan Mahkamah Tinggi. So, pada hari Isnin dan Selasa semalam, permohonan untuk menampilkan keterangan baru telah didengar. Kedua-dua pihak, yakni Peguam Hisham Teh Potik mewakili pasukan pembelaan Najib Razak, telah berujah untuk meyakinkan mahkamah setiap elemen yang perlu untuk membolehkan mahkamah menerima sama ada kesemua keterangan yang mereka pohon untuk diambil kira ataupun mana-mana bahagian yang penting. Dan Peguam Sidambaram yang mewakili pendakwa raya dan pasukannya telah juga menghujah balas malam dan disambung sedikit pada pagi tadi. Dan akhirnya Peguam Hisham Teh Potik juga telah memberi hujah balas. Dari segi perundangannya, bila kita buat permohonan, Saudara Zawazi, kalau permohonan saya hujah dulu, Saudara Zawazi balas, dan akhir kata saya akan gulung dengan cuba membalas apa yang dibangkitkan oleh Saudara Zawazi. Kemudian baru keputusan. Nah, apa yang berlaku adalah perkara itu tamat dalam persekitaran, saya percaya, 11.20 pagi. Baik. Dan mahkamah kemudian dilaporkan media telah menangguhkan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya stand down, menangguhkan sebentar, dan mereka kembali ke kamar mereka di belakang podium yang ada untuk berunding. 5 orang dia akan berunding. Perundingan ni bermaksud adakah mereka boleh membuat keputusan, bersedia membuat keputusan. Ini secara am saya cakap sebelum kita cakap pasal pagi tadi. Baik. Secara am mereka akan berunding, kita boleh buat keputusan, atau mungkin ada hakim mengatakan saya perlu baca lagi hujah-hujah ni, dan mungkin kita boleh tangguhkan untuk hari esok ke, untuk tarikh lain ke. So, apa yang berlaku dalam kes ini, mereka telah pun bersedia memberi keputusan. Kerana memang permohonan seperti ini bukan permohonan yang pelik. Baik. Kebiasaannya di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan ada permohonan penampilan keterangan baru. Dan prinsip-prinsipnya sama. Baik. Apakah dia yang perlu dipuaskan hati oleh pemohon, apakah yang perlu dibalas oleh pihak responden, sama. Jadi cuma perlu menilai keterangan, perlu menilai isu dan membuat keputusan. So, apa yang berlaku adalah dalam jam lebih kurang, saya percaya 12.45 tengah hari, kelima-lima hakim keluar, dan mereka telah membaca apa yang mereka telah sediakan, broad grounds of judgment, iaitu ringkasan alasan. Ini bukan alasan penuh lagi. Sebab bayangkan mereka baru dengar hari Isnin, hari Selasa, dan dalam tempoh 2 jam, to be fair, mereka telah berlaku seadil mungkin dengan menulis alasan-alasan ringkas setakat mana yang mampu. Alasan ringkas itu juga telah pun diedarkan kepada para pemberita tempatan dan antarabangsa. Saya telah menerima dalam tempoh tak sampai 10 minit sebelum keputusan, pada masa keputusan diumumkan. Dia ni berjumlah 19 buku surat, 47 perenggan, dan di situ hakim-hakim telah menyatakan bahawa menurut pandangan mereka, mereka berpendapat bahawa Najib melalui peguamnya telah tidak berjaya mengatasi, memuaskan hati mahkamah berkaitan elemen-elemen yang perlu. Yang pertama, elemen yang perlu adalah
perlu meyakinkan mahkamah bahawa kesemua keterangan ini tidak mungkin wujud, tidak boleh wujud walaupun diusaha sebaik mana sekalipun pada masa perbicaraan Hakim Nazlan ataupun Mahkamah Rayuan. So itu mereka kata tak yakin. Sebab apa? Kalau dibaca penghakiman ni, ada satu dokumen yang penting yang pada 13 Mac Peguam Najib Razak pada masa itu, Syafi, mengatakan bahawa dokumen itu cuma tertampil dalam perbicaraan 1MDB yang bermula selepas daripada tamatnya kes SRC. So daripada kenyataan beliau ini, di permukaannya, kalau itu betul bermaksud itu adalah keterangan baru yang tidak wujud pada masa SRC. Tapi dalam menilai fakta ini, seperti mana yang ditampilkan melalui keterangan pihak pendakwa raya pula, affidavit mereka di perenggan 26 sampai 31 alasan penghakiman, mahkamah menyatakan sebenarnya dokumen itu memang dokumen 1MDB. Diserahkan oleh pendakwa raya dalam bicara 1MDB. Tapi penyerahan itu dibuat sebelum kes SRC tamat sekalipun. Mereka memetik tarikhnya. Mereka mengatakan bahawa dokumen ini telah diserahkan oleh pendakwa raya untuk kes 1MDB, bukan untuk kes SRC, pada 4 hari bulan November 2019. 4 hari bulan November 2019 adalah 1 minggu sebelum pengumuman pihak Hakim Nazlan untuk memanggil pembelaan terhadap ke-77 kes. So maksudnya Hakim kata sudah ada, dan pembelaan awak belum bermula. So awak boleh pada masa itu tampilkan, dan akibat daripada dokumen inilah mahkamah kata dokumen itu bertarikh 16 September 2010. Dokumen itu kalau awak baca dan awak rujuk pada masa itu, awak besar kemungkinan boleh menulis kepada pendakwa raya dan memperolehi dokumen-dokumen lain yang 5 lagi yang disenaraikan dalam senarai awak, yang mana awak tak lakukan. So siapa yang salah? Pihak Najib Razak. Itu yang berkaitan dengan ketiadaan dokumen. Kemudian mahkamah juga dapati, jika punlah dokumen itu adalah dokumen baru, tapi apa yang dihujahkan oleh pihak Najib Razak tidak meyakinkan mahkamah bahawa minda dan fikiran Hakim Nazlan telah terjejas dari sudut konflik kepentingan berpandukan keterangan-keterangan ini. Sebab mereka berpendapat apa yang ditunjukkan oleh dokumen tersebut tidak melengkapkan konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan yang diajukan itu dalam pandangan mahkamah belum boleh disahihkan. Bila tak boleh disahihkan, maka tidak boleh diambil keterangan sekerat-sekerat. Yang ketiganya, mahkamah juga berpendapat ada juga senarai saksi yang mereka minta untuk dipanggil memberi keterangan. Dan mahkamah telah merujuk kepada satu kes lain berkaitan prinsip ini. Untuk maklumat saudara Zawazi dan para penuntut, kes yang mereka rujuk tersebut adalah kes bernama Murugayah, Ponan lawan pendakwa raya. Secara kebetulannya kes itu adalah bertarikh 2004 Mahkamah Rayuan, dan secara kebetulannya saya yang memujahkan kes tersebut. So prinsip-prinsip di situ mengatakan kalau kita nak minta mahkamah tampilkan keterangan baru tentang lisan, keterangan lisan, maka kita kena nyatakan dengan jelas apakah saksi itu akan bercakap bila kita panggil. Kalau tidak ada dengan jelas, maka kita tidak boleh teka. Di tahap keterangan baru tidak ada tekaan, kena ada kepastian. So apa yang mereka pohon dan saksi-saksi tersebut menurut pandangan Mahkamah Persekutuan adalah satu tekaan yang tidak pasti. So at the end of the day, yang pentingnya mahkamah berpendapat keseluruhan permohonan untuk penampilan keterangan baru berkaitan konflik kepentingan ditolak. Sama ada dokumen nak ditampilkan, sama ada keterangan-keterangan lisan dan panggilan saksi, semua ditolak. Apakah maksudnya? Dari sudut itu bermaksud tahap pertama rayuan terakhir sudah tamat. Kita tidak ada lagi isu konflik kepentingan. Hakim Nazlan sudah tidak wujud lagi. Dari Maksud sudut saya dari sudut dari sudut hujahan tidak wujud lagi tentang konflik kepentingan Hakim Nazlan yang kononnya mencacatkan sabitan tersebut. Jadi itu dah selesai. Tetapi pada masa yang sama,
dengan selesainya perkara itu yang tidak memihak kepada Najib dari segi perundangan dan kehakiman bermaksud keupayaan Najib Razak dan pasukan pembelaannya untuk berhujah dengan lebih kuat di Mahkamah Persekutuan telah menjadi mudarat, telah menjadi payah, telah menjadi susah. Kerana apa? Sebab dengan menolak permohonan itu tidak ada keterangan baru. Tidak ada mana-mana keterangan selain daripada apa yang sudah ada di Mahkamah Tinggi dan di Mahkamah Rayuan sebelum ini. Yang mana kita telah nyatakan 176 jilid. So tidak ada 176 setengah jilid, 177 jilid, tak ada. So dengan keterangan yang sama, maka Najib Razak dan pasukannya menghadapi kesukaran. Mereka terkekang dengan apa yang sudah ada. Apakah keterangan yang ada di Mahkamah Tinggi? Apakah hujah-hujah yang disampaikan? Apakah prinsip-prinsip yang disampaikan? Ya, gaya dan cara untuk menghujah di Mahkamah Persekutuan akan berbeza, tertakluk kepada siapa nak berhujah. Tetapi kekangan yang mana-mana peguam sekalipun akan menghadapi adalah bila tidak ada keterangan baru atau keterangan itu ditolak, maka you tertakluk kepada apa yang sudah ada. You terhidang dengan apa yang ada. Tidak boleh masuk perencah lain, tidak boleh masuk cili atau cabai atau apa sekalipun lain. Apa yang ada itu je lah yang kita kena makan, itu juga yang kita kena hidang. Kalau mahkamah berasa bahawa itu sudah basi atau busuk, tak mau terima, maka payahlah jadinya. Saya harap rakan baik